إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bertemu pada malam ini bagi mengisi sedikit perkongsian antara maghrib dan juga isya. Dan antara perkara yang perlu kita ketahui, antara fungsi Quran, apabila Al-Quranul Karim diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada memberikan penekanan berkaitan dengan akidah, Al-Quran hadir dalam memberikan cerita-cerita yang lalu yang mempunyai maksud sama ada straightforward ataupun dia mempunyai hukum hakam yang tersembunyi di sebaliknya. Dan padanya juga fadilat-fadilat tertentu yang telah disebutkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, antara poin yang perlu diingat, bukan keseluruhan hadis yang menceritakan tentang fadilat membaca ayat Quran itu keseluruhannya termasuk di dalam ahadis al-maqbulah, hadis-hadis yang diterima pakai oleh para muhaddithun, pengkaji-pengkaji hadis. Sebab ya, kadang-kala hadis itu disandarkan kepada sahabah, sama ada dia mauquf dan secara langsung disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu marfu'. Namun kita tahu, siapa yang belajar hadis, siapa yang membaca sedikit tentang kaedah periwayatan itu, kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah berjumpa. Maka yang menyampaikan maklumat tersebut dipanggil sebagai ruwat, yang dipanggil sebagai sanad, yang dipanggil sebagai chain of narrators, yang wujud daripada sahabah sehinggalah kepada those who wrote the compilation of the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mengumpulkan hadis. Bahkan Al-Imamul Bukhari ketika dia menulis, dia tak berjumpa dengan Nabi, dia bergantung kepada apa? Kepada riwayat itu. Guru dia beritahu, daripada guru-guru dia beritahu. Maka masalah yang timbul apabila adanya satu orang yang bernama Nuh bin Maryam, ataupun dipanggil Nuhul Jami'. Nuh al-Jami', kita tahu jama' itu mengumpulkan. Nuh yang mengumpulkan. Dan kata pengkritik hadis, yujma'u fihi kulla syai' illa kalam as-sadiq. Pada dia itu semua perkara melainkan cakap benar tak ada pada dia. Maksud dia, riwayat hadis itu daripada dia dihukum sebagai palsu, dan dia kira sebagai Robin Hood lah. Dia mengaku dalam hayatnya dia mereka puluhan ribu hadis berkaitan dengan fadilat surah-surah tertentu. Maka bagi kita, bacaan Quran keseluruhannya ada fadilat, ada pahala yang telah diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. Siapa yang membaca Quran, padanya pahala, dan pahala itu seperti 10 kali gandaan. Siapa yang membaca satu huruf daripadanya, padanya pahala yang digandakan sampai kepada 10. Bukannya alif lam mim itu harf, walakin alif harf, lam harf, wa mim harf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Antara yang menjadi
perkara yang dianjurkan dibaca melalui hadis-hadis yang makbul, hasan dan sebagainya adalah suratul Kahf di dalam hari Jumaat. Dan pada keseluruhannya, bukan saja pada Jumaat, Nabi SAW menyebutkan tentang fadilat suratul Kahf. Nabi kata dalam riwayat Al-Imam Muslim, kata Nabi SAW, man hafidha awalu suratul Kahf usima min fitnatid dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat daripada 10 ayat awal daripada suratul Kahf, dalam riwayat yang lain juga menyebutkan 10 ayat yang akhir, usim, dia itu terpelihara daripada fitnah dajjal, daripada fitnah dajjal. Seperkara yang perlu kita tahu, apabila disebutkan perkataan fitnah di dalam teks Quran dan hadis, ia tidak seperti yang difahami oleh majoriti daripada orang kita. Apabila Allah Azza wa Jalla menyebutkan dua tempat dalam suratul Baqarah, Allah kata wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan pada tempat yang lain wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih dahsyat, lebih besar daripada membunuh. Al-Hafidh Ibn Kathir ketika menafsirkan ayat ini, menafsirkan perkataan ini, fitnah datang daripada maksud ujian. Allah sebut dalam awal surah Al-Anbiya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah mereka menyangka bahawa apabila mereka menyatakan kami telah pun beriman dan mereka itu tidak diuji oleh Allah? Fatana, maksudnya itu fitnah. Apabila fitnah, ujian ini adalah ujian yang menyebabkan manusia, umat Islam berada pada persimpangan, sama ada nak memilih A ataupun B dalam mana-mana urusan dunia dan akhirat. Apabila dia memilih ini, dia berasa itu salah, dan apabila dia merasa dia memilih B, dia rasa juga salah, tetapi dia tidak punya pilihan. Seperti mana fitnah pembunuhan Sayyiduna Uthman bin Affan. Apabila Aisyah yang berada di Madinah menggerakkan bala tentera menuju ke Iraq untuk meminta dan mendesak khalifah yang naik ketika itu, Amirul Mukminin Sayyiduna Ali radhiyallahu an, untuk bangkit dan mengambil pembelaan di atas darah Sayyiduna Uthman yang ditumpahkan di Madinah. Dan Sayyidina Ali di Iraq menggerakkan juga, sehingga para sahabat tidak mempunyai pilihan nak pilih kepada, nak berpihak kepada Aisyah ataupun nak berpihak kepada Ali. Kedua-duanya sahabat. Ketika itu zaman dipenuhi dengan para sahabat. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pada penghujung akhir zaman ini, manusia muslim dan mukmin akan berada di persimpangan, dan itulah yang mana ujian terhadap iman mereka. Memilih ini seakan-akan menyanggahi syarak, memilih ini juga seakan-akan menyanggahi syarak. Tidak ada yang pilihan itu memenuhi apa yang diperintahkan dan dituntut oleh syarak. Dan menghafal daripada awal suratul Kahf, Nabi SAW memberikan jaminan bahawa dia mampu untuk menyebabkan kita terhindar daripada fitnah Dajjal. Dalam Sahih Muslim dan juga riwayat hadis yang lain menceritakan tentang detail bagaimana Dajjal turun. Mufassir, muhaddis bincang, sama ada dia diturunkan dengan keadaan dia itu ke bumi, dia ditimbulkan daripada mana-mana tempat, ataupun dia melalui proses kelahiran. Di situ perbincangan yang panjang. Namun apa yang pasti, Dajjal itu akan turun, dan dia akan berada di sekitaran bumi hanya 40 hari. Dan kerosakan yang dibawa olehnya bukan sahaja dunia, tetapi iman dan Islam orang-orang beriman itu akan tergugat. Dan disebutkan bukan sedikit. Sebab tu di kalangan
ulama ada yang berdoa kepada Allah supaya mereka dimatikan sebelum bertemu dengan Dajjal. Dalam hadis menyebutkan para rasul, para mursalin dan juga anbiya, tidak ada seorang daripada mereka yang datang ke atas kaumnya melainkan memberikan peringatan tentang Dajjal. Dajjal di dalam hadis, dia bukan sebahagian daripada orang cuba berteori Dajjal tu Amerika lah, Dajjal tu itu. No, itu mungkin mereka cuba untuk menggambarkan Dajjal, tetapi dalam hadis menyebutkan Dajjal itu manusia. Maka dia akan datang, dia akan hadir, dan dia akan merosakkan iman manusia. Oleh yang demikian, bagaimana Ustaz kalau orang tanya, satu orang hafal dan kemudian dia tinggalkan apa benda lain dan juga ataupun dia hafal dan kemudian dia boleh dengan automatik lari daripada ataupun terhindar daripada Dajjal. Kadang-kadang masyarakat kita salah menjadikan Quran sebagai hanya azimat. Dia mau kaya, dia baca ayat tersebut dengan anggapan bahawa Allah nanti secara ada magic stick akan bagi pada dia dan kemudian dia terus kaya. Dia baca sekian, dia terus pandai. There is no such thing yang mana satu orang makan begitu dia terus pandai. Dah. Walaupun di kalangan ulama ada mencadangkan makanan-makanan, antaranya mungkin Zuhri, dan di kalangan ulama hadis, mereka bukan hanya bergantung kepada sekian-kian makanan ataupun minuman dan mereka duduk sahaja. Dah. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Bukhari belajar hadis, terputus makanan dia makan apa sahaja yang mampu dia makan, akar kayu, tetapi usaha itu memberikan maksud ataupun memberikan kesan yang besar. Ayat ini memberitahu kepada kita, 10 ayat yang awal ini, apabila Dajjal datang, memberitahu kepada kita pegang di atas prinsip Quran. Dia bukan datang hembus pada Dajjal mati. Dah. Dajjal akan datang membawa dakwah dia, membawa dakwah dia, membawa tuduhan dan juga dakwaan dia bahawa dia Tuhan. Orang yang berpegang kepada Quran dan juga sunnah akan kata Allah sahaja Tuhan, Nabi hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau membawa syariat baru, engkau membawa dakwaan baru. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Maksud kesempurnaan, tidak ada tokok tambah, tidak ada pengurangan. Engkau datang dengan membawa maksud engkau Nabi ataupun Tuhan, terbatal. Walaupun dia bawa dengan manusia mati boleh hidup, manusia sakit boleh sembuh, itu semua tidak membatalkan ayat Quran yang menyatakan Allah Azza wa Jalla sahaja Tuhan dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja Nabi yang diutuskan mewakili manusia kepada bangsa ini, bangsa manusia. Maka apabila hadirnya Dajjal, Quran adalah satu-satunya sebagai perisai untuk kita tahu apa sahaja manusia kata, selama mana ia menyanggahi apa yang tertulis dalam Quran dan apa yang diajarkan melalui sunnah sahihah, maka kita tolak. Mungkin kita terpaksa membayar satu harga yang besar, mungkin kita menderita ketika Dajjal hadir di kalangan manusia. Begitu juga syurga tidak dibayar dengan harga yang murah. Maka Allah Subhanahu wa taala memulakan suratul Kahf dengan perkataan alhamdulillah, yang mana Allah menggunakan permulaan bidayatis suar, permulaan surah itu dengan alhamdulillah pada 5 tempat. Yang pertama, Allah memulakan dengan surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah memulakan dengan perkataan tahmid pada suratul An'am. Allah mulakan pada suratul Kahf, Allah memulakan pada suratul Saba, dan Allah memulakan surat Fatir dengan perkataan tahmid. Dengan perkataan tahmid. Allah memuji, segala puji bagi Allah. Kadang-kadang kalau kita lihat manusia yang cuba untuk riak, manusia yang cuba untuk tunjukkan diri dia,
Dan tidak ada satu surat kalau kita tulis kepada diri kita, mengenai diri kita, kita cerita tentang segala puji ataupun segala kemuliaan aku. Tidak ada, melainkan hanya Allah Azza wa Jalla yang layak bagi benda ini. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah kata, kesombongan itu adalah selendang aku. Siapa yang cuba untuk memakai selendang aku, Allah akan azablah. Kenapa orang boleh sombong? Kerana dia mempunyai kelebihan dan kesempurnaan. Tidak ada sebarang kesempurnaan melainkan bagi Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menyebutkan tentang suratul Kahf, Allah memulakan dengan perkataan tahmid. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab suci dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang iwaj. Iwaj ni maksudnya dia bengkok, dia tidak tetap, dia tidak lurus. Dan Allah Azza wa Jal menceritakan dalam suratul Kahf, mungkin kalau kita sempat habis dalam 10 ayat yang awal ini, di dalamnya mempunyai beberapa ataupun 4 fitnah, tema fitnah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Quran, di dalam suratul Kahf. Ada beberapa bahagian yang disebutkan dalam suratul Kahf yang mana asbabun nuzul, sebab surah ini diturunkan adalah antaranya persoalan yang diajukan oleh kafir Quraisy Makkah. Surah ini adalah surah Makkiyah. Surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah dibincangkan oleh para ulama. Tabari memberikan pandangan ataupun meriwayatkan pandangan yang banyak. Cuma yang terpilih adalah bagaimana surah Makkiyah itu disebutkan adalah surah yang diturunkan sebelum daripada hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa ada pun yang datang diturunkan selepas penghijrahan baginda, maka ia disebutkan sebagai madaniyah. Dan surah-surah ini pada keumumannya dia tidak terlalu panjang, menceritakan tentang isu-isu akidah. Dan kita kena tahu, apabila penurunan Quran di Makkah dan penurunan Quran di Madinah mempunyai signifikan yang berbeza. Quran datang di Mekah kerana Nabi SAW bertembung dengan manusia yang sangat keras, yang mempunyai full authority dalam memberikan tekanan kepada Nabi SAW. Sebab tu kadang-kadang ayat-ayat berkaitan dengan dalam ayat-ayat Makkiyah kadang-kadang sedikit kasar, memberikan ancaman yang sungguh kuat. Kerana yang datang itu juga orang-orang yang benar-benar sungguh untuk melawan dan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi berada di Madinah, Nabi mempunyai kuasa, Nabi mempunyai kerajaan. Cara deal mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam agak berbeza. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nasihat Yahudi di Madinah. Dia kata, kau nak kenalkan Muhammad, kau tanya beberapa soalan tentang Zulkarnain, tentang lelaki-lelaki dan beberapa soalan yang lain. Bila kelompok perwakilan daripada Quraisy Makkah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tanyakan soalan yang diminta oleh Yahudi di Madinah untuk diajukan kepada baginda. Nabi kata, datang besok, datang besok aku bagi jawapan. Dan Nabi terlupa menyatakan insya-Allah. Dan Allah melambatkan, besok mereka datang. Mereka kata, Muhammad, mana jawapan? Kerana itu sahaja Allah melewatkan penurunan wahyu sehingga sampai kepada 15 hari. Dan Allah tegur selepas daripada itu, Allah kata apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit. Quran kata, Quran sebutkan,
Wala taqulanna li syai'in, jangan kamu sama sekali kata inni fa'ilun dzalika gadan, besok aku buat sekian-sekian, illa an yasha Allah, melainkan kau kata dengan izin dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Wadhkur rabbak, sebutlah nama Tuhanmu ketika engkau idza nasid, ketika engkau lupa. Maka kadang-kala persoalan dia sikit, tetapi cara Nabi SAW diajar oleh Tuhannya, oleh Allah Azza wa Jal, kadang-kadang dalam keadaan yang sedikit keras untuk memberikan kesan yang besar kepadanya. Surah ini mempunyai 4 ruang fitnah dalam kehidupan manusia. Yang pertama, fitnatud din, fitnah ujian ke atas agama, yaitu kisah Ashabul Kahf, kelompok yang mahu mempertahankan iman mereka, ujian yang melanda iman mereka, terpaksa meninggalkan kehidupan yang senang, pergi masuk ke dalam gua. Yang kedua, fitnatul mal, fitnah yang amat besar bagi kita kadang-kala adalah harta. Apabila Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang ashabul jannatain, sahibul jannatain, dua orang sahibul jannatain, dua orang yang ataupun yang memiliki kebun-kebun dia masuk ke dalam tempat kebun dia dalam keadaan ini semua benda yang aku buat, seakan-akan menafikan kuasa Allah Azza wa Jal dalam memberikan nikmat kepada dia. Kadang-kala kita ni Allah Ta'ala beri rezeki, Allah tarik keberkatan. Barakah datang perkataan burukah. Allah Ta'ala kadang-kala Allah uji kita. Burukah ni satu keadaan di mana kalau katakan unta tu berjalan, kaki dia termasuk ke dalam kawasan pasir yang agak lembut. Jadi bila dia masuk jerlus tu, waktu dia jerlus ketika itu menyebabkan kaki dia tak boleh bergerak. Bayangkan kalau kita jerlus, kita tak boleh nak bergerak. Apabila Allah berikan keberkatan, harta itu ada pada kita, Allah uji kita. Bila kita ini satu orang yang kedekut, Allah berikan nikmat dan kita sombong dengan nikmat itu, kadang-kala Allah tak bagi. Allah sebut dalam surat Ibrahim, Allah kata la in syakartum la azidannakum, engkau syukur aku tambah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ketika engkau mengkufuri nikmat aku, Allah tak kata aku kurangkan, Allah kata inna azabi lasyadid, azab aku amat pedih. Kadang-kala Allah bagi istidraj, Allah angkat kita, ada harta kita sombong, zakat kita lupa, orang susah kita seakan-akan harta ni aku pun susah dapat, Allah bagi naik. Contoh, kadang-kala kita katakan daripada tingkat 1 kita terjatuh, mungkin patah kaki. Bila Allah angkat, bila kita ni sampai tingkat 15 kita jatuh, possibility untuk kita hidup sangat tipis. Allah biarkan kita dengan harta yang banyak, dengan kenikmatan yang diberikan, melupai akhirat dan Tuhan. Allah berikan setinggi-tingginya, dan ketika itu Allah kata Allah akan renjat baghtatan wa hum la yash'urun, kami akan renjat mereka dalam keadaan mereka tak sedar. Allah berikan fitnah itu ke atas diri kita, kehidupan kita. Dan Allah juga memberikan ujian. Di dalam suratul Kahf ini Allah sebutkan tentang fitnatul ilm. Fitnah berkaitan dengan ilmu. Allah mengkisahkan antara dua orang yang hebat dalam sejarah, seorang nabi dan rasul, yaitu Musa alaihi salam dan juga Nabi Allah Khidir alaihi salam. Musa adalah satu orang yang nama yang paling banyak diulang di dalam Quran, beratus kali pada 86 tempat di dalam Quran. Kehidupannya sangat mencabar. Kehidupannya berpindah daripada keluarga yang menyayangi, pergi ke istana, berlaku kesilapan, terpaksa lari, balik, patah balik, tak ada apa, banyak isu yang terpaksa dihadapi oleh Musa alaihissalam. Dan kita pun ada masalah, kadang-kala fitnah ilmu, kita langsung tak mau belajar ilmu, tak mau mengambil ilmu. Kadang-kala bila orang tanya tentang agama, kita kata saya bukan ustaz nak tahu. Betul?
Saya bukan ustaz nak tahu. Tuan-tuan, kadang-kadang kita engineer, kita arkitek, kita guru itu dan ini, kita tahu banyak benda ruang ilmu dalam kehidupan yang di luar daripada bidang kita, kan? Kalau orang tanya pandangan, kita boleh bagi pandangan, tiba-tiba kita boleh pomen kereta. Orang tanya, kita pula pandai benda itu dan benda ini, sedangkan itu adalah tambahan kelebihan yang Tuhan beri daripada kehidupan kita. Bila orang tanya tentang agama, orang tanya tentang kehidupan akhirat kita, untung rugi di sana, kita kata saya bukan ustaz nak tahu benda-benda ni. Kita menjadikan ilmu agama sebagai second or third class di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahasa Melayu, kita belajar bahasa Inggeris. Apa kepentingan kita bukan mati pun kalau tak tahu bahasa Inggeris. Kita belajar pula bahasa Arab, okeylah untuk keperluan agama kita. Kita pergi belajar Deutsch, German. Kita belajar pula French. Kita cari pula yang pandai dalam Mandarin, Chinese dan sebagainya. Kita tanya apa yang kita nak buat dengan benda tu. Dia kata added value, nilai tambah dalam kehidupan kita. Betul. Tetapi kenapa bukan daripada pilihan ilmu itu adalah ilmu agama? Kita belilah buku dan itu dan ini untuk buat pembacaan kita, tetapi kita juga tak membeli tafsir Quran, tak mengambil buku-buku agama yang boleh menambahkan input-input agama kepada kita. Allah uji bukan kerana kadang-kadang kita pula malas nak belajar satu tempat, satu site yang berbeza. Kita ni jenis dah belajar, dan Nabi SAW melaknat kelompok ni. Dia belajar bukan dia nak pergi menyebarkan ilmu. Dia tunggu siapa buat salah, aku nak pukul lah, cukup-cukup. Dia belajar ilmu agama untuk menghina orang yang di bawah dia, dan untuk berdebat ataupun mencari salah, mendapatkan kehebatan kepada orang yang berada di atasnya. Bukan ilmu itu menyebabkan dia tunduk kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan ulama dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wal alim itu maksudnya orang yang alim, orang yang pandai. Tetapi antara prasyarat untuk dia dikira sebagai seorang yang alim ataupun jamak dia ulama adalah dia itu yakhshallah, khasyat minallah, dia takut kepada Allah. Segala kehidupan kita, tuan-tuan, kita hebat mana pun dalam ilmu, kita tokoh mana pun, kita mufti ke, kita doktor ke, kita profesor ke dalam bidang ilmu, apabila akhir kehidupan kita antara diri kita dengan Tuhan satu jalinan yang cukup buruk. Apabila salat malam kita gagal untuk menangisi dosa-dosa yang kita telah lakukan. Bila kita melihat sejarah kehidupan yang telah berlaku di dalam, yang di belakang kita, kita merasakan maksiat itu bagaikan seekor lalat yang hinggap di hidung kita dan pergi begitu sahaja. Kita sedang bermasalah dengan orang yang menyokong kita di belakang ke, orang yang mendengar kita yang ramai ke, ia tidak mampu menyelamatkan kita di akhirat. Kerana Allah kata, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang kepada kami di hari akhirat dalam keadaan furada, berseorangan, seperti mana kami jadikan engkau ketika lahir itu berseorangan. Kama khalaqnakum, seperti mana kami menciptakan engkau pada awal kejadian engkau itu tadi. Allah menyebutkan antara kisah Musa dan kisah Khidir, bagaimana dia kadang-kala al-ajalah, dia jadi tak sabar. Bukan kerana tak apa, dia melihat benda itu salah, benda itu salah. Dia bukan side kerana tak sabar apa, kerana dia mengetahui benda itu salah, dia mahu menegakkan kebenaran. Maka Allah ingin memberikan pengajaran kepada Musa alaihissalam. Ilmu yang engkau ada itu tidak dapat menandingi ilmu Allah Azza wa Jalla. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sehinggalah pada akhir ayat itu Allah kata, engkau datanglah dengan seluruh air yang berada di lautan untuk menulis ilmu Allah, supaya kita tahu
kehebatan ini tidak menandingi kehebatan Tuhan. Ilmu yang kita ada sekalipun, kita tahu walaupun benda itu milik kita, tuan-tuan, benda yang ada di poket kita, benda yang ada di kereta kita, milik kita. Kita ni di dalam apa laci kereta kita ada apa dalam tu? Lupa, nak kena tengok cek balik. Sedangkan milik kita yang berada di kocek kita ada shilling, berapa shilling Tuan Haji ada dalam poket? Oh, Ustaz nak tengok. Itu pun kita tak tahu. Untuk menandingi ilmu Allah Azza wa Jal, kita ini teramatlah lemah dan hina. Dan Allah menyebutkan tentang fitnah kekuasaan. Allah menyebutkan tentang Dzulqarnain, bagaimana keadaan dia, bagaimana ujian dalam menempuhi dua makhluk Allah yang sungguh jahat, yang merosakkan. Ya'juj wa Ma'juj yufsiduna fil ard, yang merosakkan bumi ketika itu. Keempat-empat fitnah ini kita akan lihat bagaimana pada awal surah ini, 10 yang awal ini menceritakan tentang Ashabul Kahf. Saya ambil supaya kita tak drag terlalu panjang. Allah menyebutkan pada ayat yang ke-9 berkaitan dengan Ashabul Kahf. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Adakah engkau menyangka wahai Muhammad bahawa kisah tentang orang-orang yang berada di dalam gua itu dan ar-raqim adalah sangat menakjubkan, paling menakjubkan di atas apa yang telah kami buktikan melalui kekuasaan kami? Allah nak bagi tahu tu, yang Ashabul Kahf dan Raqim tu tak ada makna sangat daripada untuk dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan dalam ayat seterusnya, idh awal fityatu ilal kahf. Kita azan dulu ke bang? Terus. Idh awal fityatu ilal kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allah kata, ingatlah ketika tatkala sekumpulan al-fityah. Fityah, fata adalah orang-orang muda. Orang-orang muda. Allah memilih di dalam sejarah Islam, pertama Ashabul Kahf dan juga mereka yang berada di kalangan sahabat Nabi, fityah, orang-orang muda yang membawa kepada perubahan, yang memikul kepada idealism, membentuk manusia dengan ilmu dan juga perjuangan. Orang-orang muda Allah pilih. Allah sebut fityah. Allah tak kata syaikhuha, Allah tak kata syaikhah, orang tua perempuan ke orang tua lelaki. Tak, Allah kata idh awal fityatu ilal kahf. Geng-geng budak-budak muda itu pergi ke gua. Kerana apa Allah pilih muda? Sebab orang yang nak berjuang ni, yang mahu untuk berjuang, yang dare to fight, adalah orang-orang muda pada hakikat dia. Kadang-kadang bila kita duduk dalam satu masyarakat, kita duduk dalam satu kelompok, bila kita ini orang muda, dia tak fikir panjang, tamam. Dan dia itu adalah proses untuk dia belajar. Dan yang kedua, dia tidak ada kepentingan banyak daripada kehidupan ni. Orang halau dia, aku pun kereta tak beli lagi, rumah tak beli lagi. Tapi bila orang-orang itu sudah pun berumur, pertimbangan dia berbeza. Walaupun dia tahu benda ini benar, benda ini agama, benda ini syariat, benda ini Quran, benda ini sunnah, tetapi apabila dia memikirkan, sehari nanti kalau aku cakap orang boikot aku, pagi-pagi nak makan dengan siapa? Sehari datang masjid orang tak tegur. Bukan lama pun aku nak duduk dunia ni, umur pun dah 60-70. Berbeza daripada orang muda. Allah pilih jangka masa hidup itu signifikannya besar, sehingga apabila mereka berjuang fityah, dia bergerak, dia lari daripada raja itu untuk masuk ke dalam gua, meninggalkan kehidupan. Dalam riwayat Israiliyat menyebutkan mereka ni orang-orang yang hebat di kalangan anak-anak raja dan sebagainya, tapi mereka meninggalkan kehidupan untuk masuk, dan mereka tidak tahu Allah tidurkan mereka, sehingga kepada 300 tahun
wazdadu tis'a, dan tambah 9. Sebab itu apabila Allah kata idh awal fityatu ilal kahf, tengok apa doa dia. Faqalu, mereka kata, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ni dalam perjuangan ni, dalam perjuangan dia kata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami itu rahmat, kasih sayang Engkau. Hidup kita ini, kalau kita lihat daripada awal kehidupan kita, tuan-tuan mungkin ada yang sudah berjaya dan hebat dalam kehidupan. Kalaulah tidak kerana kasih sayang Allah, Allah berikan rahmat kepada kita. Rahmat, perkataan rahim ini, dia datang daripada sifat Tuhan. Kadang-kadang kita kata kesian. Ingat tak macam tidak tepat perkataan kesian. Rahim itu datang dari perkataan, kalau perut ataupun rahim ibu dan juga isteri kita, itu rahim, yang mana anak membesar di dalamnya, disenyawakan di dalamnya. Kalau kita tanya mereka, anak yang ada di dalam itu yang dijaga, adakah disebabkan yang ditanggung 9 bulan 10 hari itu kerana kesian? Hanya semata-mata kesian? Tak. Ia bercampur antara kesian, antara sayang, antara sakit, antara gembira. Keseluruhan itu diletak dan dijadikan rahim. Allah Azza wa Jal, dengan rahmat Tuhan, dengan rahmat Allah, walaupun kita ini satu orang yang jahat, yang tidak salat, Allah tidak pernah mengurangkan kadar nafas kita. Allah tetap memberikan kepada kita nikmat. Kadang-kadang saya tak kaya lah Ustaz, untuk kita boleh untuk hidup sehat, untuk dapat kehidupan kita berjalan, kita jumpa dengan orang, kita menikmati makanan. Ada orang yang serba-serbi tak boleh makan. Bayangkan tuan-tuan, rahmat Tuhan. Yang ini di atas perjuangan. Yang kita nak salat ni nanti, kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, walaupun dalam keadaan salat. Kerana ada orang yang Allah telah berikan hidayah, Allah palingkan dia. Sebab tu Allah kata, Rabbana la tuzigh qulubana, dalam surah Ali Imran, ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Tuhan, jangan Engkau palingkan kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Tuan-tuan, apa yang kita ada daripada hidayah ini bukan kekal. Ia memerlukan rahmat Tuhan. Kita doa, Allah letakkan rahmat Allah. Tengok mereka kata apa selepas itu, wahayyi' lana min amrina rasyada, dan Engkau berikanlah kemudahan dan pimpinlah kami. Minta Allah pimpin mereka, sedangkan mereka telah tinggalkan kehidupan keseluruhannya untuk agama Allah, untuk menjaga iman mereka. Kita yang datang, saya yang duduk di sini, siapa pun yang hadir, yang bercakap tentang agama, tidak semestinya pada pengakhiran kehidupan dia Allah redha dia. Sebab tu kita mohon pada Tuhan. Ada orang yang kehidupannya buruk daripada nilaian mata manusia, sebelum Allah panggil dia, Allah jadikan dia sebaik-baik manusia. Sebab tu kita sebagai pendakwah, jangan melihat kepada orang asi, pelaku maksiat dengan mata yang jahat. Kita berikan, kerja kita adalah menyampaikan hidayah. Orang buat salah, kita doa diri dia, kita doa diri kita, kita kata, ya Allah, berikanlah dia hidayah dan tetapkanlah aku dalam hidayah Engkau, ya Allah. Kita nasihat. Kerja kita bukan judge. Dalam satu masyarakat, kita tak perlukan judges yang terlalu ramai. Kita perlukan lawyers, kita perlukan peguam untuk mempertahankan. Kerja pendakwah begitu. Orang yang buat salah, kerja kita datang dan berikan nasihat, berikan ilmu, berikan, sampaikan hidayah. Bukan kita ni buat neraka ni. Kerja neraka dan syurga itu Allah. Nabi SAW pun kena tegur. Bila Nabi terlalu down, Nabi tak mampu untuk mengislamkan Abu Talib. Allah kata apa? Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad, itu Nabi, tidak memberikan hidayah kepada siapa yang engkau sayang.
Allah Azza wa Jalla memberikan kepada siapa yang dia mahu. Membaca awal suratul Kahf, dan tuan-tuan boleh balik dan sambung tadabbur suratul Kahf, memberikan penceritaan yang sebenar. Kehidupan ini akan mengalami ujian, cubaan, cabaran yang banyak. Hanya dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan, walaupun Dajjal datang, kalau Allah tidak merezekikan kita nikmat iman, kekuatan yang diberikan untuk apabila diuji. Sebab itu ujian dia tak berlaku. Allah tidak menguji manusia dalam keadaan dia senang lenang. Ujian bila? Untuk mendapatkan ketulinan iman tu bila? Ketika ujian yang besar dan kesabaran yang ada. Sebab tu as-sadmatu innamas sabru fi sadmatil ula. Sabar itu dinamakan sabar ketika berlakunya kali pertama. Sadmah ni macam kalau katakan kita crash dengan apa, dengan kereta kita, hentaman kali pertama itu yang dinilai. Kadang orang kita, dia kena satu musibah, orang langgar, dia keluar, dia maki dengan satu nafas, dia kata cukup, lepas tu alhamdulillah, tak apa, sabar. Itu bukan jenis sabar. Nabi kata innamas sadmatu, sabar itu mana? Fi sadmatil ula, pada kali yang pertama ujian itu berlaku. Ketika Allah Ta'ala uji kita, ke mana iman kita? Cari menggunakan ilmu sihir, menggunakan cara yang bukan syar'i, di situ nilaian iman yang sebenar. Semoga Allah rahmati kita. Semoga Allah rahmati kita. Dan saya buka soalan sekiranya, mungkin satu dua soalan sekiranya tuan-tuan ada persoalan yang ingin ditanyakan. Tak ada soalan, insyaAllah kita sekiranya ada kesempatan kita akan bertemu dan juga memperbincangkan lebih panjang tentang surah-surah, terutama suratul Kahf, dalam satu gambaran yang cukup hidup. Sebab tu kita perlu membaca Quran seperti mana kita tadabbur Quran, seperti Quran itu, dan Allah menurunkan itu untuk berbicara dengan kehidupan kita. Baru kita rasa bahawa Quran ini sangat-sangat bermakna dalam memberikan pengajaran dan juga mau'izah di dalam kehidupan seorang Muslim yang tunduk dan patuh kepada Tuhannya dan mengikuti jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah rahmati kita, semoga Allah menjadikan kita tetap dalam iman dan juga rahmat, ya. Dan semoga Allah, seperti mana Allah kumpulkan kita di masjid ini pada malam ini, Allah kumpulkan kita di syurga Allah Azza wa Jalla bersama. Nas'alullah yaj'alana wa yaj'alakum minal ladzina tabau'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nas'alullah yaj'alana minal muttabi'i bil kitabi was sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.